Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala asy-syarihu Asy-Syaikh Ahmad Ad-Dardiru qaddasallahu sirrahu wa nafa'ana bi'ulumih. Wa amma lafzul azfari fahuwa musta'malun fi haqiqatihi. Ini sebagai sambungan daripada pelajaran kita hak kemarin, yang mana kita sedang membicarakan isti'arah, bahagian yang kedua, pembahagian bi'tibari zat. Pembahagian bi'tibari zat dia terbahagi kepada dua, iaitu isti'arah musarrahah dan isti'arah makniyah. Jadi hak kita duk kira sekarang ni isti'arah makniyah. Dan kita telah maklum bahawasanya isti'arah makniyah ini ialah isti'arah yang tidak disebut musyabbah bih. Hanya disebut musyabbah. Walaupun tidak disebut musyabbah bih, tapi disebut akan suatu yang lazim, suatu yang melazimi bagi musyabbah bih. Itu dikatakan isti'arah makniyah. Kemudian kita isbatkan suatu yang lazim tersebut, yang mana asalnya bagi musyabbah bih, kita isbatkan lazim kepada musyabbah. Asalnya lazim itu bagi musyabbah bih, tapi kita telah isbatkan lazim itu pada musyabbah. Maka diri isbat itu dikatakan isti'arah takhyiliyah, yang merupakan qarinah bagi isti'arah makniyah. Jadi sebagai sambungan hak kemarin, kita nak takrir sikit, kita nak menjelaskan sedikit sakit-baki tentang isti'arah takhyiliyah. Kata dianya wa amma lafzul azfari, adapun lafaz azfar. Lafaz azfar di dalam contoh dia tu, dia kata hak kemarinnya azfarul maniyati nashibat bi fulani. Kuku mati mencengkam akan fulan. Aliqat mencengkam akan fulan. Sebagaimana kita lihat kucing ke, bila dia menerkangkan tikus mangsa dia tu, dia keluarkan kuku dia. Dia kekang dengan kuku dia, maka lekat kuku tadi di tubuh tikus tadi tu. Itu mana aliqat. Aliqat bi fulanin. Kuku mati aliqat bi fulanin. Nashibat dengan mana aliqat bi fulanin, mencengkam akan si fulan. Baik. Jadi lafaz azfar dalam contoh tu hakiki ke majazi? Kata dianya wa amma lafzul azfari fahuwa musta'malun fi haqiqatihi. Maka dipakai dengan makna hakiki. Itu maklum.
Kemudian wa amma kaunul isbati isti'aratan. Ni dia panggil jawab bagi soalan yang muqaddar. Di sini dia ada soalan yang diandaikan, yang ditakdirkan. Kalau kita nak takdirkan soalan tu, boleh kita buat satu catatan di tepi kitab tu. Wa amma kaunul isbat ila ini hadza jawabun an su'alin muqaddarin. Wa amma kaunul isbat merupakan jawapan bagi soalan yang ditakdir. Lagu mana takdir dia? Takdiruhu fama wajhu tasmiyatil isbati. Tu soalan yang kita takdirkan. Fama wajhu tasmiyatil isbati isti'aratan takhyiliyatan. Apa jalan dinamakan isbat sebagai isti'arah takhyiliyah? Kalau ada orang tanya, apa jalan dinamakan isbat? Yakni isbatul azfar lil maniyah. Nisbah dengan contoh dia bawa tu. Jadi isbat tu dinamakan isti'arah takhyiliyah. Apa jalan dia? Apa jalan dia? Sambungnya catatan tadi. Ma'a annal isti'arata, serta bahawasanya isti'arah la budda fiha minat tashbih. Sedangkan isti'arah tak dapat tidak kena ada tasbih. Adapun isti'arah takhyiliyah tak ada tasbih. Kerana isti'arah takhyiliyah tu ia hanya kena kepada isbatul lazim lil maniyah. Jadi di situ tak ada tasbih pun. Tak ada tasbih pun. Semata-mata isbat. Isbat zalikal lazim lil musyabbah. Kalau gitu, macam mana isbat tersebut dinamakan isti'arah takhyiliyah? Sedangkan nak panggil isti'arah tu tak dapat tidak kena ada tasbih. Kena berlaku tasbih. Maka syarah pun jawablah. Wa amma, dia panggil jawab bagi soal yang muqaddar. Baik. Wa amma kaunul isbati isti'aratan. Dan ada pun keadaan isbat tu. Yakni isbatu zalikal lazim lil musyabbah lah. Ada pun keadaan isbat tu dinamakan isti'arah. Dikatakan isti'arah. Apa jalan dia? Fali annahu al-hala wasya'na. Fali annahu qad istu'ira lil musyabbahi. Sesungguhnya telah dipinjam bagi musyabbah. Murad musyabbah di sini nisbah dengan contoh dia tu ialah al-maniyah. Al-maniyah tu musyabbah. Pasal asal dia al-maniyah tu kas-sabu'i. Al-maniyah tu kas-sabu'i. Seperti binatang buah. Allazi nashibat azfaruhu. Kita buh gilah. Seperti binatang buah yang mencengkamkan kukunya. Itu pada asal itulah lebih kurangnya. Jadi dihazahkan as-sabu'. Dihazahkan adat tashbih. Dihazahkan as-sabu' tinggal al-maniyah. Kemudian diisbatkan azfar tu. Azfar asalnya bagi musyabbah bih. Diisbatkan kepada maniyah. Maka isbat tu dah dikatakan isti'arah. Dikatakan isti'arah. Baik. Fali annahu qad istu'ira lil musyabbah. Murad musyabbah di sini al-maniyah. Isbatul amri. Dipinggangkan akan isbat. Isbatul amri. Mensabitkan suatu perkara. Al-amri di sini muradnya al-azfar. Aikal azfar. Kita buat dengan kah tamsil tak apa. Isbatul amri aikal azfar. Seperti kuku tu.
Yang mana al-amri allazi yakhussul musyabbaha bihi. Suatu pekerjaan, suatu perkara yang menentu akan musyabbah bih. Yang tertentu akan musyabbah bih. Seperti azfar dalam contoh tu. Dan maka azfar itu ia hanya khusus bagi musyabbah bih ya. Ia khusus bagi binatang buah. Tu dia dah. Kemudian diisbatkan kuku tu kepada maniyah. Tu yang panggil isti'arah takhyiliyah. Ya payah sikit sini dah. Jadi kesimpulan beginilah. Dinamakan isti'arah dinamakan isbatu isbatu zalikal lazim lil musyabbah tu dinamakan isti'arah tu dia panggil penjenamaan dari segi lughawiyah. Bukan istilahiyah dak. Itulah kesimpulannya. Baik. Habis. Kemudian dia nak menyatakan pula takhyiliyah. Saat ni dia menyatakan keadaan isbat tu dinamakan isti'arah. Apa jalan dia? Tu ya ayat dah. Fali annahu qadistu'ira lil musyabbahi isbatul amri allazi yakhussu al musyabbaha bihi. Tu selesai. Kemudian dia nak menyatakan jalan isti'arah ini dinamakan takhyiliyah. Apa dikatakan isti'arah takhyiliyah? Isti'arah yang menkhayalkan. Apa jalan dia? Wa amma kaunuhu ay kaunul isbat dah. Wa amma kaunuhu ay kaunul isbat. Takhyiliyah. Mesabitkan kuku bagi mati. Kenapakah dikatakan takhyiliyah? Dikatakan menkhayalkan. Fali annahu kerana bahawasanya al-hal wa sya'na apa? Yukhayyilu ayyuqi'u fil khayali ayyizihni. Kerana menjatuhkan dalam khayal. Dalam pemikiran. Menkhayalkan dalam pemikiran. Menjatuhkan perasaan-perasaan dalam pemikiran. Gapo hak dia menjatuhkan? Annal musyabbaha min jinsil musyabbahi bihi. Dia menkhayalkan dalam pemikiran kita bahawasanya musyabbah itu daripada jenis musyabbah bih. Tu dia panggil apa dia? Nak dikatakan isti'arah tu dia kena ada hak ni. Dia kena ada ataupun dengan ibarat yang lain dia panggil da'wa ittihadil musyabbah bih. Apa? Da'wa ittihadil musyabbah bi apa? Maaf. Apa dia? Da'wa al-ittihad bainal musyabbahi wal musyabbahi bihi. Dia kena ada hak tu. Dia kena ada hak tu. Dia kena ada unsur dakwa bersatunya musyabbah di antara musyabbah dan musyabbah bih. Musyabbah tu jenis musyabbah bih dah, hak tula dah. Ia masuk di bawah firdun min afradi al musyabbah bih. Kalau tak ada dakwa tu dia tak panggil isti'arah dah. Dia tak panggil isti'arah. Lepas tu kuat ke lemah ke dakwa tadi tu tengok martabat lah. Tengok martabat. Sebab tu lagi ke datang isti'arah ni akan terbahagi pula kepada tiga. Isti'arah murasyahah, isti'arah mujarradah dan isti'arah mutlaqah. Di situ nak menyatakan martabat isti'arah. Dari sudut apa dia? Lemah ataupun kuat. Bersatu musyabbah di antara musyabbah dan musyabbah bih. Hak tu hak lagi ke datang insya-Allah. Kita akan sapa. Cuma di sini we faham sini dulu. We faham takhyiliyah ni apa? Sebab apa dinamakan isti'arah takhyiliyah? Kerana menjatuhkan dalam pemikiran kita bahawasanya musyabbah itu
daripada jenis musyabbah bih. Mati tu singa dah. Tu. Yang nak lekat dakwa lagu tu dah. Mati tu singa dah. Ya asalnya mati itu seperti singa. Mati itu seperti singa. Di situ tak ada dakwa tu. Tak ada dakwa ittihad di situ tu. Bila kita guna dalam betul tu. Tapi bila kita buat isti'arah, kita buat as-sabu' tu. Kita buat as-sabu' tinggal maniyah. Jadi maniyah tu yang mari dalam pemikiran kita, mari dalam khayalan kita, maniyah tu singa dah. Maniyah tu singa dah. Baik. Baik. Cuba kita buat satu contoh. Contoh lain. Ra'aitu asadang. Contoh hak lepas dah hak kemari. Ra'aitu asadang fil hammami. Jadi ingat, ia isti'arah ni dia pertamanya isti'arah ni dia dibina di atas tasbih. Hak ni jangan lupa. Al isti'arah mabniyatun ala tasbih. Hak ni jangan lupa. Isti'arah dibina ala tasbih, di atas tasbih. Sebab itulah bila kita nak takrir isti'arah tu, ia kena lalu kod tasbih. Kena lalu kod tu. Bila kita nak takrir isti'arah ni. Pasal isti'arah mabniyatun ala tasbih. Satu. Yang keduanya, ia kena ada ittihad. Da'wa al-ittihad. Da'wa bersatu. Bersatu di antara musyabbah, bainal musyabbah wal musyabbah bih. Wal musyabbah bih. Dakwa bersatu di antara musyabbah dan musyabbah bih. Jadi isti'arah dia kena ada dua ni. Kena ada dua unsur. Dan mabniyatun ala tashbih. Yang keduanya dakwa al-ittihad bainal musyabbah wal musyabbah bih. Maka ada contoh ra'aitu asadang fil hamman, mana kata mabniyatun ala tashbih? Ya, pasal asalnya ra'aitu rajula. Ra'aitu rajula kal asadi, tu pada asalnya. Tapi bila dihazahkan ar-rajula, dihazahkan Zaid contohnya. Maka tinggal musyabbah bih. Maka bila orang dengar ra'aitu asadang fil hammam ni, Zaid tu singa dah. Zaid tu singa dah. Dari segi zauqi je pasal lagu tu lah. Dan kalau orang reti kalam balaghah tu, dia mari perasan dalam fikir, Zaid tu singa dah. Ra'aitu asadang fil hammam. Tu panggil da'wa al-ittihad bainan musyabbah wal musyabbah bih. Tu panggil takhyiliyah dia panggil. Baik. Cuma ni dia panggil misal bagi isti'arah musarrahah sini ni. Isti'arah musarrahah. Baik. Kemudian kita pergi lagi. Wa qad alimta, kata dia. Wa qad alimta, dan sesungguhnya kamu telah mengetahui annal majaza innama huwa fil isbati, ay isbati syai'in li syai'in laisa huwa lahu, fattakhyiliyatu fil haqiqati majazun aqliyun ka isbatil imbati lirrabi'i. Baik. Wa qad alimta, dan sesungguhnya kamu telah ketahui. Kamu telah ketahui. Tahu mana? Kalau orang Kelantan kat tahu mana? Tak. Wa qad alimta, sesungguhnya kamu telah ketahui. Catat sikit sini. Wa qad alimta ai min qawlihi wa amma lafzul azfari fahuwa musta'malun ila kita tahu situ tu. Kita tahu situ. Dan kita tahu daripada kata syarah saat ni. Wa amma lafzul asfar
fahuwa musta'malun fi haqiqatihi sampai akhirlah. Dari situ dah kita dapat tahu annal majaza, bahawasanya majaz. Bahawasanya majaz innama huwa fil isbati. Bahawasanya majaz tu ialah pada isbat saja. Pada isbat saja dah hak berlaku majaz. Pada isbat. Apa murad isbat di sini? Ai isbatu syai'in, mensabitkan sesuatu. Mensabitkan sesuatu. Murad syai' yang pertama tu kalau dalam contoh ke al-azfar. Mensabitkan al-azfar li syai'in, bagi sesuatu yang lain. Murad syai' yang kedua tu ialah al-maniyah. Tu majaz. Tu dia dah majaz. Baik. Li syai'in laisa huwa, yang bukanlah ia syai' tu. Yang bukanlah ia syai' yang pertama tu lahu, bagi syai' syai' yang kedua. Yang mana al-azfar tadi bukanlah milik bagi maniyah. Al-azfar ia milik bagi, dia melazimi bagi musyabbah bih, bagi as-sabung tu. Tu mana isbatu syai'in li syai'in laisa huwa lahu. Kalau gitu, faham di sini enggak? Fatakhyiliyatu fil haqiqati majazun aqliyun. Kalau gitu isti'arah takhyiliyah pada hakikatnya ialah majaz aqli. Majaz aqli. Ka isbatil imbat lirabi'. Tu dia. Seperti kita isbatkan menumbuh tu bagi hujan. Maka isbat menumbuh bagi hujan tu bukan isbat hakiki. Bukan isbat hakiki. Bukan fa'il hakiki ar-rabi' tu. Ni telah lepas dah. Jadi isbatul asfar ilmaniyah tu ia bukan hakiki dah. Itu dikatakan majaz akli. Kerana kita mensabitkan suatu perkara bagi suatu perkara yang bukanlah perkara itu tu milik dia. Tu dia panggil majazun akliyun. Sebagaimana lepas dah lah. Majaz akli lebih kurang isnadus syai'i ila ghairi ma huwalah. Baik. Habis satu. Wa anna lazimal musyabbahi bihi. Ni atas mana ni? Ni atas pada kata annal majaza. Wa qad alimta anna lazimal musyabbahi bihi. Yang atas situ dah. Wa qad alimta, takdirnya wa qad alimta. Dan sesungguhnya telah engkau ketahui annal lazimal musyabbahi bihi, bahawasanya suatu yang melazimi bagi musyabbah bih tu. Dalam contoh dah lazim di situ ialah al-azfar. Lazim itu kena kepada al-azfar. Al-musyabbahi bihi itu kena pada as-sabu'i. Jadi lazim bagi musyabbahi bihi itu musta'malun fi haqiqatihi. Dipakai dengan makna hakiki. Ni lepas dah lah. Daripada kata wa ammal lafzul asfar fa huwa musta'malun fi haqiqatihi. Wa hadza dan bermula ini huwa mazhabul qaumin. Hadza tu nak klik mana? Hadza yakni kaunul isti'arati at-takhyiliyah. Kaunu al-isti'arati at-takhyiliyah tu huwa isbatul lazimil musyabbahi bihi lil musyabbah. Klik situ tu. Wa hadza yakni kaunu al-isti'aratu takhyiliyatu huwa isbatul lazim al-musyabbahi bihi lil musyabbah tu. Ni huwa mazhabul qaumi. Mazhab satu kaum. Wahum al-bayaniyun. Baik. Mazhab satu kaum makna khilaf lah. Khilaf dalam menta'rifkan isti'arah takhyiliyah. Jadi satu kaum mengatakan isti'arah takhyiliyah tu dia kena kepada isbatu zalikal lazim lil musyabbah. Sebagaimana hak kita fikir sebelum ni.
Lepas tu, nak tafsir lagi mazhab ke, kena tengok dalam kitab lain pula lah. Sebab tu lah dia kata, wa tafsilul mazahibi fil makniyati, dan bermula tafsir segala mazhab-mazhab fil makniyati, pada isti'arah makniyah, wa takhyiliyati, dan isti'arah takhyiliyah, wa ma yata'allaqu biha, dan barang yang bersangkut paut dengannya, dengan al-mazahib. Dengan al-mazahib fil makniyah wa takhyiliyah tu mazkurun, disebut ia, disebut akan dia fi as-Samarqandiyah, dalam risalah as-Samarqandiyah. Dalam risalah Samarqandiyah. Kalau orang belajar kod pondok ni, dia maklumlah risalah Samarqandiyah. Yang dikarya oleh Abul Qasim. Tak silap ingatlah Abul Qasim. Wafat dianya tahun 888 Hijriah. Dia perekat kedia sedikit daripada Sa'duddin At-Taftazani. Sa'duddin At-Taftazani, apa dia, lahir 712, wafat 793. 793. Adapun tuai kitab, tuai risalah Samarqandiyah ni, dia wafat tahun 888. Tikah 100 tahun jugalah dengan Sa'duddin At-Taftazani tu. Jadi kalau nak tafsir mazhab berkenaan dengan makniyah dan takhyiliyah tu, kita tengoklah dalam risalah Samarqandiyah. Tapi kalau kita tengok pada risalah dia saja tu, semata-mata risalah, tak ada makan kita tak ada makan. Ia kena tolong dengan syarah. Tolong dengan syarah dan tolong dengan hasyiah. Sebab tu ramai ulama ambil cakna, ambil perhatian terhadap risalah As-Samarqandiyah. Ada setengah ulama dia buat syarah, seperti Syekh Al-Mallawi, syarah Al-Mallawi ala Samarqandiyah. Lepas tu ada setengah ulama dia letak hasyiah. Di antaranya hasyiah Al-Baijuri. Hasyiah Al-Baijuri ala Samarqandiyah. Banyaklah. Bukan dua ulama tu saja, dak ramai lagi yang ambil perhatian terhadap risalah As-Samarqandiyah ni. Susah sikit risalah ni walaupun dalam bentuk risalah tapi susah sikit. Susah sikit. Sebab itulah apa dia syarah kita ni, dia kata, aku karang Tuhfatul Ikhwan ni, matan Tuhfatul Ikhwan ni sebagai mukaddimah. Sebagai mukaddimah untuk masuk kepada risalah As-Samarqandiyah. Tu ada depan dah. Tengok. Allati ja'altu hazihir risalata, yang aku jadikan, domain takallum tu kembali kepada Syekh Dardir lah. Allati ja'altu, dhamirut takallum raji' ila Syekh Ad-Dardir. Allati ja'altu hazihir risalata, yang aku jadikan risalah ini, risalah Tuhfatul Ikhwan ni, mata dia ni, fil haqiqati, pada hakikatnya, muqaddimatan laha, sebagai muqaddimah bagi risalah Samarqandiyah. Jadi sebelum kita belajar risalah Samarqandiyah, sebelum kita buat kajian, maka kita perlu masuk kepada muqaddimah dia dulu, iaitu risalah Tuhfatul Ikhwan bagi Syekh Ad-Dardir. Pasal apa? Tengok sikit dalam qauluhu muqaddimatan laha, ay min haitsu takrirul mazahib fil makniyati wa takhyiliyah lah. Iktibar tu lah muqaddimah bagi Samarqandiyah tu, iktibarnya iktibar takril al-mazahib. Pasal dalam risalah tu dia takril beberapa mazhab. Ada pun sini pengen kita dia takril satu mazhab je, iaitu mazhabul qaum. Dalam risalah sana banyak lagi mazhab dia sebut. Mazhab As-Sakaki, lepas tu mazhab Al-Khatib Al-Qizwini, mazhab Al-Khatib Al-Qizwini.
Baik, banyak lagi lah. Tu au min haisu fahmul fanni. Ataupun dengan iktibar muqaddimah tu dengan iktibar memahami akan ilmu ini. Ilmu bayang ni. Fa innal fanna kerana bahawasanya ilmu bayang ini la yashulu minas samarqandiyah. Tak mudah. Nak faham ilmu bayang ni tak mudah daripada risalah Samarqandiyah. Susah sikit nak faham. Dan kalau kita pergi belajar terus kepada risalah Samarqandiyah ni tak mudah faham kata dia. Illa bihazihil muqaddimah. Malaikanya dengan muqaddimah ni, dengan matan ni. Kata Syekh Dardi. Kata Muhasyi sini kata Muhasyi. Likaunis Samarqandiyah kerana risalah Samarqandiyah tu su'batan, susah, sukar, ghaira mufiyatil amsilati, tidak menyempurnakan segala misal. Intaha takrirus syarah. Muhasyi dia nakal daripada syarah juga sini pun. Baik. Selesai. Itulah. Baik. Habislah. Pembahagian al-isti'arah i'tibazza dia panggil. Hak ni jangan tinggal punca sini tinggal punca sini dia sesak lagi ke datang. Jadi pembahagian isti'arah i'tibazza. Gapo maksud i'tibazza? Artinya i'tibar rukun. I'tibar rukun. Pasal isti'arah musarrahah dan isti'arah makniyah ni dia dak cara rukun. Kalau isti'arah musarrahah dan isti'arah yang disebutkan akan musyabbah bih. Maka musyabbah bih tu rukun dah. Rukun tasbih panggil. Adapun isti'arah makniyah ialah isti'arah yang dihazahkan musyabbah bih. Ia hanya sebut apa dia? Musyabbah sahaja. Tu dia panggil i'tibazat tu terbahagi kepada dua. Musarrahah dan makniyah. Hak tu jangan tinggal lah. Jangan tinggal punca dia. Kemudian kita masuk sikit. Masuk ada lagi sikit lagi. Faslun fi taqsimil isti'arati ila murasyahatin wa mujarradatin wa mutlaqatin. Ini pembahagian isti'arah i'tibar lain pula. Bukan i'tibazat lah. Dia panggil i'tibar amrin kharijin. Kalau nak catat boleh. Hadza taqsim bi'tibari amrin kharijin an arkanihi. Ini merupakan pembahagian dengan i'tibar suatu perkara yang luar. Yang luar daripada segala rukun tasbih. Bukan dak kira zat dia dak. Dia panggil aradi taksim aradi. Dalam muhasyi tu dia jaga dah tu. Hadza taqsimun aradiyun laha. Kerana i'tibar amrun kharijun an arkani. Wa taqaddama at-taqsim bizat. Hak yang lepas tu dia panggil at-taqsim bizat. I'tibar tarafain ni panggil. Bi'tibar tarafain. Dengan lain ibarat lah. At-taqsim bizat yakni at-taqsim bi'tibari tarafain ila tasrihiyati wa ghairiha. Tu hak dulu. Habis. Baik. Katanya al-isti'aratu. Bermula isti'arah. Dalam hasyiah dia jaga moga isti'arah ni dia ada dua isti'arah dengan makna masdari. Dan isti'arah dengan mana al-ismi. Murad isti'arah di sini kata Muhasyi rahimahullahu taala ai bil ma'nal ismi. Isti'arah di sini dengan makna ismi. Kita ingat ko makna masdari, makna ismi ni dalam kira sifat ma'ani je. Rupa-rupanya ia pergi belaka. Ia pergi belaka dalam ilmu balaghah pun ia kira. Dalam fiqh pun ia kira juga makna masdari, makna ismi. Kalau gitu al-isti'arah di sini tak boleh kita tafsir dengan istimal.
Kalau kita tafsir dengan makna isti'malul kalimah ila akhir, tu makna masdari. Kalau makna ismi, kita kena tafsir al-lafzul musta'malu. Kita kena mula dengan al-lafzu lah. Kena pada lafaz. Isti'arah di sini ia kena kepada lafaz yang diguna. Bukan ayat pengguna. Kalau isti'arah dengan makna al-isti'mal, tu dia panggil dengan makna masdari. Tu dia. Baik. Yang naknya al-lafzu al-musta'malu fi musyabihi ma wudi'a fi apa dia fi musyabihi ma wudi'a lah. Baik. Al-isti'aratu al-isti'aratu in kurinat ba'da. Kita lakah sikit. Kita baca mata tu kita lakah sikit. Al-isti'aratu in kurinat bima yulaimu. Kita lakah. Kita tinggal ba'da tu. Al-isti'aratu in kurinat bima yulaimul musta'ara minhu fa murasyahatun. Isti'arah jikalau disertai dengan sesuatu yang munasabah bagi musyabbah bih, maka dinamakan isti'arah murasyahah. Tu dia. Baik. Al-isti'aratu in kurinat, jika disertai ba'da tamamil isti'arati, disertai selepas sempurna isti'arah. Selepas sempurna isti'arah. Lagu mana nak sempurna isti'arah? Bizikril qarinati, dia panggil boleh taswih. Wazalika tamamul isti'arati musawwarun bizikril qarinah. Dirupa dengan disebutkan akan al-qarinah. Qarinah, qarinah ya ada dua. Nak jaga sini al-qarinatil mani'ati. Al-qarinah al-mani'ah. Selagi apa nak ayat sini? Ya nak ayat sini selagi tidak disebut qarinah yang mani'ah, maka selagi itulah tak sempurna isti'arah. Tak sempurna isti'arah. Bila tak sempurna isti'arah, maka jauhlah kita nak panggil dia tu isti'arah murasyahah. Jauhlah. Nak panggil murasyahah tu jauh nak dah. Sedekah diri dia sendiri pun tak boleh panggil isti'arah dah. Tak sempurna lagi. Hanya kata ra'aitu asadan. Bukan isti'arah lagi tu. Muka tak ada qarinah. Boleh jadi asadan tu asadan hakiki. Kalau sekadar tu asadan hakiki. Tu dia. Jadi nak sempurna isti'arah ni tak dapat tidak kena sebut qarinah. Ingat. Kena sebut qarinah al-mani'ah. Qarinah yang menegah. Yang menegah, yang menghalang. Yakni yang menghalang daripada dikehendaki makna yang asal. Tu. Baik. Seperti kata dalam contoh ra'aitu asadan fil hammami. Maka fil hammam tu qarinah. Fil hammam qarinah. Kalau sebut ra'aitu asadan saja, dia tak panggil isti'arah lagi. Tak panggil isti'arah. Baik. Wakaza ai waqaqorinatil mani'ah. Wakaza ai waqaqorinatil mani'ah. Fi ishtiratiha ba'dal muayyinah. Ba'dal muayyinah. Ba'dal muayyinah ai ba'dal qarinatil muayyinah.
Bikasril ya. Baca dengan kasrah ya. Dah kita takut kita baca muayyanah. Qarinah muayyinah. Ni ya wa kaza ba'dal muayyinah ni ada hazah lagi ni. Ba'dal muayyinah ni sebelum ba'da tu ya ada selepas ba'da. Ba'da tamamil isti'arah bi zikril qarinatil muayyinah. Bi zikril qarinatil muayyinah. Baik. Baik. Qarinah muayyinah. Ya ada dua qarinah. Qarinah al-mani'ah dan qarinah muayyinah. Tapi asah isti'arah ni ia kena sebut al-qarinah al-mani'ah. Adapun qarinah muayyinah ni ia hanya sebagai tahsin. Kita nak jangukkan lagi isti'arah ni kita sebut pula qarinah muayyinah. Apa beza? Apa beza antara qarinah mani'ah dengan qarinah muayyinah? Itu dia dah. Ada beza. Baik. Cuma nanti kita royak sebentar lagi. Kalau dah insya-Allah. Fala yu'addu, maka tidak dikira. Yu'ti. Maka tidak dikira akan jumlah yu'ti tu. Yu'ti duk mana? Min qaulina, hal keadaan daripada kata kita ra'aitu bahran fil hammami yu'ti. Ada. Ra'aitu bahran fil hammami yu'ti. Maka yu'ti tu tidak dikira tajridan. Yakni tajridan kalau kita nak Arab ia jadi maf'ul bih bagi yu'addu. Maf'ul bih li qawlihi fala yu'addu. Fala yu'addu li'annaha bapa. Bapa tidak dikira tajridan li'annaha kerana bahawasanya yu'ti tu qarinatun muayyinatun. Yu'ti ni qarinah muayyinah, ia bukan qarinah mani'ah. Qarinah muayyinah ni artinya qarinah yang menentukan makna murad. Yang menentukan makna murad. Nampaknya tak ada dah tu dah. Kita kena sambung semula insya-Allah. Esok hari. Cukuplah. Cukuplah sekadar tu untuk hari ni. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillah rabbil alamin.